Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Nasir. Nombor pendaftaran 10 DKM 20F 1057 dan saya daripada DKM 2A. Dan tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah pencapaian dalam bidang sains dan teknologi zaman Turki Uthmaniyah. Dan saya akan mulakan dengan pendahuluan. Jadi, yang pertama, kejatuhan Baghdad yang pada masa itu menjadi pusat pengetahuan dalam dunia Islam pada tahun 1258 Masihi ke tangan bangsa Maghul. Dan seperti kita lihat pada masa ini, Islam telah jatuh ke tangan bangsa Maghul pada tahun 1258. Dan kesan daripada kejatuhan ini, yang pertama ialah pengakhiran pemerintahan bangsa Bani Abbasiyah. Dan yang kedua, kemunduran politik dan peradaban serta ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Jadi, akibat daripada kejatuhan bangsa Baghdad ini, politik dan peradaban serta ilmu pengetahuan di dunia Islam telah mundurlah. Dan seterusnya, kekuasaan Islam mengalami kemunduran secara drastik. Dan akhir sekali, wilayah kekuasaan terpisah menjadi beberapa kerajaan kecil yang saling memberontak antara satu sama lain. Dan di sini bermulanya fasa kemajuan. Jadi, yang pertama, dunia Islam mengalami kemajuan secara keseluruhannya setelah berdirinya 3 kerajaan besar, iaitu yang pertama, kerajaan Turki Uthmaniyah, yang kedua, kerajaan Safawi, dan yang ketiga, kerajaan Mughal. Pakar sejarah menyebut sebagai kebangkitan Islam yang kedua. Jadi, dengan ini, pakar sejarah telah pun menyebut sebagai kebangkitan Islam yang kedua setelah ketiga-tiga kerajaan ini terbentuk. Seterusnya, kerajaan Turki Uthmaniyah merupakan kerajaan yang paling besar dan yang paling lama bertahan berbanding 2 kerajaan yang lain. Seterusnya, kerajaan Turki Uthmaniyah juga dianggap sebagai dinasti yang mampu menghimpun kembali umat Islam setelah lama mengalami kemunduran ilmu pengetahuan dan politik. Di samping itu, kemunculan kerajaan Turki Uthmaniyah juga berjaya menjadikan umat Islam sebagai kekuatan yang kukuh. Dan akhir sekali, pada kali ini, kita akan melihat dari sudut pencapaian ilmu pengetahuan bagi kerajaan Turki Uthmaniyah. Jadi, rumusan daripada semua ini, pengajaran yang diperoleh ialah kita mestilah memilih pemimpin yang bijaksana dan berkelayakan agar negara tidak berlaku kucil-kacil. Sebagai contoh, Sultan Sulaiman I selepas menaiki takhta pada tahun 1518, beliau telah mengetuai beberapa siri ketenteraan di Balkan. Beliau juga merupakan seorang pakar strategi perang yang hebat. Latar belakang kerajaan Turki Uthmaniyah. Semasa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, empayar ini tidak boleh dipersoalkan secara lebih-lebihan dan ini telah menjadikan empayar Uthmaniyah adalah satu empayar yang sangat istimewa dalam tamadun Islam. Sepanjang kurun ke-16, empayar Uthmaniyah terus berkembang dari segi wilayah dan juga kekuasaan dengan mengembangkan kekuasaan sehingga ke Afrika Utara, di barat daya dan juga di Parsi sebelah timur. Seterusnya, semasa pertempuran Chaldiran di sebelah timur Anatolia dan sekarang ni dipanggil Tabriz, Turki, pada tahun 1514, tentera Uthmaniyah di bawah pimpinan Sultan Selim I telah memenangi pertempuran ini. Dan ini bagi memastikan keselamatan wilayah Uthmaniyah di sebelah timur. Seterusnya, Sultan Sulaiman I telah dinaiki takhta pada tahun 1518 dan dia telah memerangi beberapa siri ketenteraan di Balkan. Dan di bawah Sulaiman, yang juga merupakan seorang pakar strategi perang yang hebat di Turki Uthmaniyah ini, telah menjadikan kerajaan Turki Uthmaniyah menguasai
Belgrade pada tahun 1521, mengalahkan Hungary pada tahun 1526 dan juga telah menyerang Vienna pada tahun 1529. Disebabkan kerajaan Turki Uthmani ini sangatlah hebat sehingga membolehkan mereka untuk membuat senjata api dan juga mempunyai taktik peperangan yang hebat. Ini telah wujud kesempurnaan dalam ketenteraan Turki Uthmania. Dan mereka juga mahir dalam melakukan serangan dan juga kepungan kepada musuh. Seterusnya, terdapat dua zaman pada masa kerajaan Turki Uthmania. Zaman pertama ialah berlakunya penaklukan dan perkembangan kuasa, sebab masa ni kerajaan Turki Uthmania ni adalah macam yang paling hebat sekali dalam banyak-banyak kerajaan, and daripada segi ketenteraan dan juga daripada segi bermacam segi dia memang sangat hebat. Sebab itulah dia adanya penaklukan oleh kerajaan Turki Uthmania ni dengan kepada kerajaan-kerajaan lain. Dan zaman kedua iaitu telah wujudnya semasa struktur pentadbiran yang ini telah menunjukkan kelemahan akibat kuasa dan juga rasuah pada tahun 1566, sehinggalah kegagalan serangan ke atas Vienna pada tahun 1683. Benda ni dia berlaku sebab kemakatan Sultan Sulaiman Al-Kanuni, iaitu ataupun digelar sebagai Sulaiman the Magnificent. And masa ni sebab dia mati, sebab dia mangkat, time itulah orang lain dia nak ambil kesempatan atas kerajaan Uthmania ni. Dia nak ambil, sebab dia dah tahu dia punya leader dah mati and semua akan macam berlakunya perebutan kuasa pada zaman itu. Selepas kemakatan Sultan Sulaiman Al-Kanuni sekitar tahun 1566, pemerintahan Empayar Uthmaniyah dia mula jatuh, dan pertukaran jawatan khalifah selalunya dia akan melalui Majlis Syura. But sekarang ni selepas kemakatan pemerintahan khalifah tidak lagi melalui sistem Majlis Syura. Majlis Syura tu dia macam pemerintah cadangan dalam Majlis Syura, dia macam dalam bentuk demokrasi. So benda tu adalah fair and square. Tapi selepas kemakatan mereka tidak lagi guna Majlis Syura dan mereka menggunakan berdasarkan pandangan. So siapa yang paling hebat time tu, he is the leader. Dia akan jadi leader masa zaman tu. Dia tak guna lagi Majlis Syura semua tu. Dan selepas itu, pergerakan tersebut telah membawa kepada penyingkiran Khalifah Abdul Majid II. Khalifah terakhir Empayar Uthmaniyah digulingkan. Pergerakan tersebut telah membawa kepada penyingkiran Khalifah Abdul Majid II. Khalifah terakhir Empayar Uthmaniyah telah digulingkan, dan ini menandakan Empayar Uthmaniyah, kerajaan khilafah terakhir, dibubarkan secara rasmi pada tahun 3 Mac 1924. Ini merupakan 88 tahun yang lampau. Berdasarkan pembentangan saya, kesimpulan yang dapat dibuat adalah kerajaan Uthmaniyah merupakan kerajaan yang sangat kuat pada zaman dahulu kerana mempunyai sistem pemerintahan dan juga sistem ketenteraan yang sangat kuat dan sempurna. Dan rumusan yang dapat dibuat berdasarkan latar belakang Turki Uthmaniyah, mereka mempunyai semangat yang kuat dalam peperangan dan membolehkan mereka menawan tempat-tempat lain. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Razul Husni bin Faisal Safuri. Nombor matrik 10 DKM 20F 1049. Saya dari kelas DKM 2A dan daripada kumpulan 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Okey. Hari ini saya akan menyampaikan tajuk
sistem pendidikan zaman Turki Uthmaniyah. Okey, yang pertama, mendirikan madrasah dan masjid di masa kerajaan Turki Uthmaniyah. Yang kedua, perpustakaan yang berisi kitab-kitab yang tiada sedikit jumlahnya. Okey, isi yang pertama, pada zaman Turki Uthmaniyah, Sultan pertama yang mendirikan madrasah ialah Sultan Orkan. Lalu dilanjutkan oleh sultan-sultan seterusnya, sehingga pada masa kerajaan Turki Uthmaniyah banyak terbinanya madrasah dan masjid, terutama di Istanbul dan Mesir. Pada masa ini juga, itu isi kedua, banyak perpustakaan yang berisi kitab-kitab yang tiada sedikit jumlahnya. Setiap orang bebas membaca dan mempelajari isi-isi kitab-kitab itu. Hal ini membuktikan betapa besarnya perhatian para penguasa dalam mengembangkan pengetahuan pada waktu itu. Okey, pada pendidikan awal, menghafal matan-matan seperti matan Al-Rumiyah, matan Qarib, matan Alfiyah, matan Sultan dan lain-lain. Peringkat pengajaran di Turki. Okey, pada peringkat pertama ialah peringkat rendah, iaitu selama 5 tahun. Pada peringkat kedua ialah peringkat menengah, selama 3 tahun. Manakala pada peringkat ketiga ialah peringkat menengah atas, selama 3 tahun. Manakala peringkat terakhir iaitu peringkat tinggi, ataupun macam zaman sekarang kita pergi universiti, 4 tahun. Okey, dasar-dasar pengajaran. Di sini yang saya dapat ialah 6, iaitu tafsir, hadis, bahasa Arab, falsafah, sejarah kebudayaan Islam dan ilmu bumi. Okey, seterusnya pencapaian dalam bidang ilmu pengetahuan. Okey, pertama ialah sistem madrasah, iaitu sistem pendidikan yang paling berpengaruh dalam dunia Islam. Okey, yang kedua, madrasah pertama diasaskan oleh Orkan Ghazi, yang tadi saya terangkan. Okey, yang ketiga, sumbangan terpenting Khalifah Uthmaniyah mewujudkan sistem madrasah yang dipelopori oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Okey, yang keempat, ilmu pengetahuan yang diajar dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu Ulum Al-Aqliyah dan Ulum Al-Naqliyah. Okey, rumusan yang saya dapat uraikan ialah kerajaan Turki kurang mengutamakan pendidikan, lebih tumpu kepada ketenteraan untuk luaskan kuasa. Peranan besar oleh Sultan Mahmud 11 dalam pencapaian pendidikan. Pembetulan Sultan Mahmud II. Perkembangan yang ketiga, perkembangan ilmu lebih dipengaruhi sistem barat, iaitu diresapi budaya dan pengetahuan liberal. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Zahiri bin Syamsuddin. Nombor metrik 10 DKM 20F 1073. Saya dari kelas DKM 2A. Tajuk pembentangan kumpulan saya ialah pencapaian dalam bidang sains dan teknologi pada zaman Turki Uthmaniyah. Dalam bidang perubatan, sarjana yang paling menonjol dalam bidang tersebut pada era Uthmaniyah ialah Sarifuddin Ibnu Ali Sabung Sugul. Buku utama dan pertama yang dihasilkan oleh beliau dalam bahasa Turki ialah Jarahiyat Al-Khaniyah, yang bermaksud pembedahan sultan-sultan. Buku tersebut dihasilkan ketika beliau berusia 80 tahun dan ia mempunyai 3 jilid. Kitab tersebut merupakan buku pembedahan pertama dan ensiklopedia perubatan yang terakhir. Contohnya pembedahan plastik, toreks, cara untuk merawat patah tulang.
Toraks ialah cedera pada kerongkongan, paru-paru dan organ tubuh lain yang ada di dada. Beliau memuatkan ilustrasi pertama pakar bedah wanita yang sedang merawat pesakit perempuan. Karya tersebut kemudiannya dipersembahkan kepada Sultan Muhammad II pada tahun 1456 Masihi. Rumusan yang dapat diperoleh daripada tajuk ini ialah, secara keseluruhannya, perkembangan sains Islam pada era Uthmaniyah begitu aktif seperti kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya, dengan galakan daripada pemerintah Uthmaniyah. Malahan, terdapat banyak penemuan baru yang diperoleh dan penghasilan reka cipta baru oleh sarjana-sarjana pada era ini sebelum kemasukan pengaruh sains moden dari Barat. Sumbangan daripada sarjana-sarjana ini telah membawa perkembangan sains pada era Uthmaniyah ke tahap kegemilangan. Oleh itu, tidak dapat dipertikaikan lagi bahawa semasa era Uthmaniyah, perkembangan ilmu sains masih diteruskan dan ia turut aktif, walaupun zaman kegemilangan sains di dunia Islam telah berlalu. Oleh demikian, kita sewajarnya mempunyai sifat ingin tahu dan terus mengkaji agar meluaskan ilmu pengetahuan dalam diri. Sekian, terima kasih.